Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali ke channel Easy Studio. Okey, sebelum ni Is dah cerita part 1 berkenaan dengan uh, auto financing. Okey, part 1 itu hari Is cerita pasal Islamic loan, Islamic finance dengan conventional finance. So, dah tahu kan apa perbezaan antara Islamic finance dengan orang kata Islamic finance dengan conventional finance. So, kita dah tahu, and then kita nak masuk topik seterusnya. Orang kata option yang kita kena pilih adalah bila kita dah, contohlah kita dah pilih Islamic loan. Okey, saya dah mengutamakan Islamic loan. Dan kedua adalah term dari segi profit rate dia. Dia ada dua term. Okey, cara kiraan profit rate. Yang pertama adalah rate tetap dan kedua adalah variable rate. So kita nak pilih yang mana? Fixed rate atau variable rate? Tuan-tuan rasa mana lagi berbaloi? Kan? Okay, ni kat sini saya nak ceritakan. Kalau tuan-tuan tanya pada saya yang mana lebih berbaloi, jawapan saya takkan cakap yang fixed rate berbaloi ataupun variable rate berbaloi. Sebab apa? Ini keuntungan untuk bank lah kan. Mana kita kata mana yang kita, sebenarnya kita bukan nak kita berbaloi, mana yang kita kata boleh jimat. Sebab ni kita kena bayar lebih. Okay. So jadi yang mana lebih jimat, fixed rate ke atau variable rate? Kalau tanya pada saya takkan cakap fixed ataupun variable rate, tapi bergantung pada keadaan. Sebab dua-duanya ada pro and con, ada lebih ada kurang, ada lebih ada kurang. Okay, so jadi bergantung pada strategi kita nak pilih fixed rate atau variable rate. Sebabnya ada waktu memang fixed rate ni yang terbaik kita pilih. Ada waktu variable rate yang terbaik. So jadi dekat sini kita nak tahu. Okay, kalau kita translatekan balik apa itu fixed rate. Fixed rate ni mana rate dia tetap. Okay, daripada hari pertama kita beli kereta sampailah kita habis bayar, fix dia, rate dia sama je. Kalau kita sign time tu 2.8, sampailah ke sudah 2.8. Manakala variable rate adalah rate yang berubah-ubah mengikut OPR atau BLR. Kan ni OPR lah okay, so rate ni berubah-ubah. Nama pun variable rate dia berubah-ubah lah. So macam mana dia berubah mengikut keadaan ekonomi ataupun bank negara. So jadi apa pro and con dia kita nak tahu. Jom. Tapi sebelum tu seperti biasa, hold sekejap. Tolong subscribe. Okay, mana yang baru first time jumpa Is, first time tengok video Is, dan nak tahu macam saya cakap, kalau kata tu yang baru first time, kalau korang Is tengok makin banyak yang subscribe Is punya channel, lagi semangat Is nak buat video-video baru, konten-konten baru berkenaan dengan kereta. Boleh je nak orang kata bagi suggestion dekat komen je, nak apa, pasal apa, nak tahu pasal apa, InsyaAllah Is akan bantu korang bagi information ikut apa yang perlu dalam market. Okay, so jom kita masuk. Apakah perbezaan antara fixed rate dengan variable rate? Apa dia punya pro and con? Starting, okay. Next, okay. Yang pertama, okay, fixed rate dengan variable rate. Kata dia punya term kita dah tahu tadi kan, ya, rate, fixed rate ni berubah-ubah. Fixed rate dia tetap, yang variable rate berubah-ubah. Tapi yang kelebihan ni kita tahu, fixed rate ni rate dia tetap. Apa perbezaan dia kita kena tahu. Fixed rate ni rate dia tetap, tapi kebiasaannya rate awal dia kita dapat lebih tinggi berbanding dengan variable rate. Apa maksud dekat situ? Okay, variable rate memang rate dia berubah-ubah, tapi rate awal lebih rendah berbanding fixed rate. Kat sini kita Is nak terangkan dalam benda yang mudah. Contohnya, korang beli sekarang bulan 10. Bulan 10, rate semasa dia, kalau kita ambil fixed rate, dalam lebih kurang 2.8 setahun per annum. Rate dia 2.8%, 2.8% setahun. Tapi kalau kau sign untuk variable rate, pada tarikh, orang kata waktu yang sama, bulan 10 ni, rate dia cuma dalam around 2.3 sahaja. 2.3 ke 2.4 macam tu, lebih kurang, tambah plus minus. So, dekat awal-awal ni, variable rate dia dah bagi buffer. Sekiranya ada pertambahan ke apa ke kan, dia akan boleh
mungkin dalam 2 kali naik lagi kan. Sebabnya sekarang kalau ikut trend, kalau kenaikan ni 0.25, 0.25, so ada 2 kali naik tu untuk sama dengan fixed rate. Okay. So dia ada pro and con lah dekat situ kan, mana kita nak strategize yang mana lebih kita sesuai kan. Yang kedua, fixed rate ni dia tidak terkesan dengan keadaan ekonomi. Yalah, bila kita fix, apa nak jadi dekat ekonomi, nak terbalik ke apa semua kan, dia tetap sama, tetap 2.6, 2.8 lah sampai ke sudah. Manakala variable rate dia mudah terkesan dengan keadaan ekonomi. Bila ekonomi, inflasi tinggi, dia nak kawal inflasi, dia naikkan rate OPR, maka interest rate, orang kata variable rate ni akan naik. Dia punya profit rate, kadar keuntungan dia akan naik. Berbeza. Sebab kadar keuntungan, macam saya kata, kita sewa rumah pun kita boleh naik. Apa beza sewa kereta pun boleh naik berbila masa. Macam itulah keadaan dia. Okay. So, jadi mudah terkesan dengan keadaan ekonomi untuk variable rate. Okay. Nampak kan? Apa kan sebabnya? Dia bergantung pada, dia ada sandaran dia. Sandaran dia pada ekonomi ataupun bank negara. Okey, yang ketiga adalah kiraan full settlement dia berbeza. Yang ni jarang orang tahu. Memang sangat-sangat orang tahu. Kurang orang tahu. Yang dia tahu yang pertama dan kedua tu kebanyakan orang tahu. Tapi yang ketiga ni, orang kebanyakan tak tahu. Iaitu kiraan full settlement berbeza antara fixed rate dengan variable rate. Kalau fixed rate, dia punya kiraan settlement dia kira macam ni. Kalau contohnya kita buat loan 100,000, 9 tahun dalam keadaan 2.5% lah. Kata 2.5 ataupun sekarang 2.8%. Setahun bermaksud 2,800. 9 tahun kurang daripada 28,000, mungkin 28,000, hampir 25,200 lebih kurang. 25,200. Itu profit rate sahaja ni. Okey, sepatutnya kalau kita bayar daripada tahun awal sampai 9 tahun 28,200. Tapi andai kata kita nak buat settlement pada tahun kelima, dia tetap kira yang sampai 28,200, cuma dia bagi diskaun sikit sahaja. Mungkin dalam 2-3 ribu. 3,000 ke, paling tinggi pun 4,000, 5,000. Okey, kalau kata dekat situ 25,200, 25,200, tolaklah dalam 45,000, masih ada dalam 20,000 yang dikenakan kadar keuntungan. Manakala variable rate, dia kira settlement ataupun kadar keuntungan yang dikira cuma tak last bila masa yang kita buat full settlement. Maksud dia, kalau kita buat full settlement tahun kelima, dia kira profit rate sampai kat situ sahaja. Mana baki lagi berapa tahun tu dia tak kira. Ni trik dia. Ni dekat sini dia kebanyakan orang tak tahu. Trik. Sangat-sangat tricky. Kebanyakan memang saya boleh katakan berapa persen orang tak tahulah pasal ni. Kenapa kadang-kadang yang ambil yang variable rate ni, kenapa settlement kita rendah? Sebab dia kat sini. Trik dia dekat sini. Tapi saya tak katakan yang ni lah yang variable rate lah paling bagus. Sebabnya ada ketikanya memang kita kena ambil fixed rate. Tu kejap lagi terangkan pula lagi customer yang macam mana sesuai ambil fixed rate, customer macam mana pula yang sesuai ambil variable rate. Dia dua ni dia ada plus minus dia. So jom kita pergi next pada dia punya, orang kata, siapa kesesuaian ambil fixed rate dan siapa pula yang sesuai untuk ambil variable rate. Okey, jom kita tengok satu. Okey, ni mana yang lebih bagus. Okey. Fixed rate. Fixed rate ni sesuai untuk waktu ketika yang kita nak apply loan, orang kata pinjaman, pembiayaan tu adalah ketika rate semasa dia rendah. Apa maksud dia kat sini? Andai kata, kalau kata rate semasa waktu tu 2.3, macam yang East beli tahun ni, awal tahun rate dia sangat rendah. 2.3 sahaja, 2.2 je East dapat kan. So 2.2 ni, kalau East ambil fixed rate, sampai bila-bila dia 2.2 je. So East ambil lah Grab lah ini kan. So dia fix sampai ke sudah 2.2. So kalau kita ambil variable rate, memang kita ambil time tu mungkin dia bagi rendah, tak salah kalau waktu tu variable rate dalam
jauh beza sangat. Tak salah saya 2.0 something je. So ada beza lebih kurang 0.2% waktu tu. Tapi kalau kena jadi waktu macam sekarang ni, dia naik sampai dekat 0.6%, 0.7, 0.8%, naik juga. Beza juga banyak tu. Sebabnya dia akan efek pada bulan semasa. Monthly installment dia waktu tu juga dia akan naik. So jadi dekat situ kalau contohnya waktu rate tu tengah rendah, hang pulun je, hang ambil je rembat je fixed rate. Tapi waktu keadaan sekarang ni, kalau kata bulan 10 ni, rate dia tengah tinggi 2.8, hang ambil fixed rate memang naya lah. Sebab sampai ke sudah hang bayar 2.8. So faham tak trik dia kat situ? Ini yang saya nak tahu, saya nak kongsi dengan korang. Ini yang kita nak betul, info-info penting. Macam mana trik-trik yang kita boleh main dengan finance ni, yang jarang sangat orang kongsi benda ni. Kalau korang hargai perkongsian Is, mai beli kereta dengan Is, support sikit. Is akan kongsi lagi macam-macam trik yang ada dekat dalam jual beli kereta ni. So tak apa. Okay, so tadi saya kata kalau rate semasa tinggi waktu tu, kalau contoh macam sekarang, kita Is sarankanlah prefer, tapi bergantung juga dengan faktor-faktor lain yang kedua, ketiga ni nanti. Tapi macam ni advantage dia lebih dekat variable rate. Sebab apa? Walaupun keadaan sekarang ni contoh kalau fixed rate 2.8, tapi variable rate cuma dalam 2.3 ke 2.4% je. Itu pun ada buffer lagi nak sampai 2.5. Contohnya ni, kalau kata naik lagi 2 kali naik, so boleh dapat pair. Kalau naik sekali pun sampai 3% atau 3 lebih, biasanya cuma sementara je. Sebab apa? Akan datang, ekonomi akan membaik balik. Biasalah, ni kita akan tahu orang kata peredaran ekonomi ni dia akan berpusing. Kejap naik, kejap turun, naik, turun ni biasa. So jadi dia akan berubah, dia akan turun balik. Sama. Sebenarnya, Is nak bagi tahu sikit, yang 2.8 yang korang rasa kata tinggi sangat ni, Is jual kereta 15 tahun Awal-awal masa Is jual kereta, tahu tak interest rate berapa? Mana tahun 2007, Is jual kereta 2007, saya tak cakap interest rate, sorry, profit rate dia berapa? Profit rate dia dalam 2.93%. 2.93%. Kan tahun 27, tahun 2008 kan ada orang kata krisis ekonomi yang kita tak rasa. Sebab time tu Malaysia done well. Malaysia waktu tu sangat baik ekonominya berbanding luar negara. Tapi ada efek juga dari segi interest, tapi kita tak terasa. Tapi waktu tu pun sebenarnya 2.8 ke 2.93% ni orang kata dah rendah. Percayalah. Sebab kalau kereta national car sampai 4% waktu tu. 4%. Mana yang otai-otai dalam car lines ataupun yang pernah beli 2-3 kereta daripada dia yang tahu benda ni semua. Even sebenarnya tahun 98-99 ni lagi tinggi. Dalam 8%, 9% pun ada. Kejam kan bank kalau pinjam 100,000, 8%, 9% ni. Wah, tak tahu berapa banyak dia kena bayar untuk orang kata profit saja. So ini sebenarnya sangat. Biasalah nikmat ni kita tak terasa nikmat bila kita tak kehilangan dia. Terlalu puitis ayat kan. Contohnya, kita tak terasa pun waktu PKP tu hari 2.1 ni sebagai rendahnya. Mana waktu baik kita beli kereta. Sebab apa? Kita tak rasa kehilangan. Sekarang ni bila kita dah dapat 2.8, 2.7, lah rugi aku tak beli dulu. 2.0, 2.3, 2.2, 2.0 pun ada. Kan rugi kita tak beli waktu tu. Kita terasa ataupun kita marah pada kerajaan ke ekonomi sekarang ni, kata itulah dia tak ni ekonomi memburuk apa semua kan. Padahal ada waktunya ekonomi baik, cemerlang apa semua, makin lama makin rendah, makin lama makin rendah. Kita tak sedar. So kita cuma sedar bila kita kehilangan sesuatu. Ini biasa nikmat ni memang kita sentiasa, kita bila benda yang kita berharga ada dengan kita, kita tak rasa nikmat. Tapi bila benda tu tak ada, baru kita rasa kehilangan dia. Inilah dia. Ni contoh mengarut pula sikit kan, tapi tak apa, kita sambil-sambil. Okey, itu tadi plan yang pertama, perbezaan yang pertama antara dari segi fixed rate dengan variable rate. Kedua, long term sesuai untuk fixed rate,
manakala kalau untuk variable rate sesuai untuk short term loan. Apa maksud long term loan dengan short term loan? Okay, macam ni. Is terangkan. Kalau kau plan, kereta yang kau nak beli ini, ataupun nak sewa ni, sewa kan, sebab kalau Islamic finance dia sebut sewa kan. Kalau kereta nak sewa ni, memang kita tak nak jual atau tak nak bayar habis awal, memang kita nak bayar 9 tahun, is prefer korang ambil fixed rate. Kalau rate waktu tu berbaloi. Apa maksud dia? Contohnya, yelah kau tak nak bayar apa semua, kau memang nak fix sampai kan, supaya orang kata kehilangan yang orang kata benefit ketiga yang tadi yang saya sebut tu, kita tak terasa. Apa? Settlement awal. Tadi kan kita bagi tahu kelebihan variable rate ni, kalau kita buat settlement awal, dia tak kira interest, tak kira profit rate dia, kan? So, jadi kehilangan yang benefit ketiga ni korang tak rasa dekat variable rate. So, jadi kalau memang tak ada beza pun pada saya, kata buat settlement awal tak kira interest, sebab memang nak bayar 9 tahun, kan? Memang nak bayar 9 tahun, memang tak nak pakai kereta ni lama. So, jadi kau teruslah kalau waktu tu pun rate dia tengah berbaloi, okay, acceptable. 2.8 sebenarnya acceptable. 2.9 acceptable. Waktu ni sebenarnya masih rendah di kalangan orang kata negara-negara yang terdekat. Sangat rendah sebenarnya. Tapi korang tak rasa benda ni rendah. Sebabnya kau tak rasa lagi profit rate pada kadar 3 ke atas. Sampai ke 4% pun ada kau tak rasa. Tapi tak apa, no problem. Kalau rasa itu bergantung pada strategi masing-masing. Kalau nak ambil fixed rate ke, variable rate ke, kan? Tapi kita bagi tahu. Tapi kalau korang plan, contohnya, pada waktu ketika ni memang kau tak mampu nak buat settlement ataupun beli cash. Tapi kalau dalam 2-3 tahun, kau ada budget. Contohnya korang dapat duit KWSP ke, ataupun dapat duit tanah, jual tanah ke, ataupun dapat orang kata pension gratuity ke, kan? Jadi customer yang macam ni sesuai pada variable rate. Sebab apa dia banyak menikmati benefit yang nombor 3 tadi, benefit settlement awal. So jadi memang suggestion saya sesuai ambil variable rate. Terutamanya, ni lagi satu trik, terutamanya khas untuk mereka-mereka yang nak sole proprietor, nak mengelakkan LHDN tahu dia beli. Sebab apa? Bila kita beli cash, LHDN akan automatic, dia akan trigger LHDN. So, dia akan correct. Mana korang dapat duit beli cash ni? Kalau yang ada certain customer yang nak mengelakkan ni, dia buat je loan macam biasa, tapi dia ambil variable rate. Lepas tahun, 2 tahun, kau buat settlement. Settlekan settlement. Yang mana short term loan. Ini taktik. Sekarang orang tak tahu benda ni. Memang sangat-sangat kurang orang tahu benda ni. Tapi sebaiknya kalau korang niaga ada duit, memang bayar je lah. Orang kata income tax tu kan, kau nak lagi buat apa, kan? Itu berbakti pada negara. Kita kena bantu ekonomi negara. Kalau mampu. Kalau tak mampu lain cerita. Kalau korang memang antara orang yang layak untuk dikenakan tax, sepatutnya korang tak perlu lari. Korang kena tunaikan tanggungjawab korang. Macam kita pun tunaikan tanggungjawab assessment, sebab ni ada dipotong tax apa semua. So tunaikan tanggungjawab kita. Tapi ni adalah yang nakal-nakal sikit, niaga nak ni apa semua kan. Inilah dia punya orang kata jalan dia. Suggest ni tapi bagi jalan. Pening. Suggest orang bayar cukai tapi bagi jalan tak? Hantamlah labu. Okey. Yang ketiga, fixed rate ni sesuai untuk customer is yang budget bulanan dia orang betul-betul fit. Apa maksud dia? Kalau contohnya dia tak ada buffer pun dalam budget installment dia. Contohnya kalau kata dia dah kata loan tu 900, dia dah budget monthly installment dia tu 900 je. Dan waktu tu memang boleh dapat rate dia 900, dia tak boleh adjust sikit pun. Contohnya kalau dia adjust, dia akan terkucil. Ataupun dia akan lari dia punya bajet bulanan dia. Memang betul-betul beli ngam-ngam. Ni kan kemampuan dia. Yang ni saya cadangkan ambil je fixed rate. Sebab apa? Dia tak berubah. Andai kata yang ni customer macam ni pergi pada variable rate,
takut sakit dia nanti. Sebab apa? Bila ada waktunya je naik mendadak apa semua kan, kita tak tahu, kita tak boleh jangka. Ekonomi ni semua benda kita tak boleh jangka. Is boleh bagi cadangan, tapi in the end yang rasa korang bukan Is. Is dapat commission, Alhamdulillah. Okay. So selebihnya korang yang tanggung. Jadi korang rancang betul-betul dulu. Kalau betul ada buffer, okay, on. Kau boleh besar variable rate. Tambahan pun sebenarnya tak banyak pun, 10 ke 50 ringgit lah beza dia. Ada orang kata banyak, ada orang kata sikit, sebab bergantung pada pinjaman. Berapa banyak dia pinjam, berapa banyak dia punya ni. So jadi dekat sini dia orang kena tahu dekat mana kemampuan dia. Buat pilihan berdasarkan kemampuan sendiri. Sebab tu Is sekali-kali takkan bagi cakap fixed rate lagi bagus ke ataupun variable rate lagi bagus. Sebab apa? Benda ni terlalu subjektif. Bergantung pada customer Is. Ini dia punya trik-trik dia. So jadi yang kalau customer tu pula ada buffer pada bajet bulanan dia, maknanya jenis orang kata dia punya ekonomi dia sihat. Sebenarnya ekonomi rumah tangga dia sihat dan orang kata belanjawan dia sihat. So yang ni dia boleh consider untuk variable rate. Dah kalau contohnya rate rendah semasa time tu tinggi, lepas tu dia pun plan short term. So no problem dia ambil untuk, dan bajet bulanan dia pun ada buffer, no problem dia ambil untuk variable rate. Manakala kalau contoh keadaan waktu tu rate semasa rendah kan, lepas tu dia pun fikir untuk long term, lepas tu bajet bulanan dia fit, ambil je fixed rate. Inilah yang Is cuba. Ini semua benda ni Is buat sendiri. Is fikirkan sendiri untuk customer Is. Tak ada siapa yang ajar, yang ni untuk ni untuk ni, tak ada siapa yang ajar pada Is. Is cuma simplified kan berdasarkan pengalaman Is. Benda ni kalau korang tanya pun tak tahulah, ada SA yang boleh terangkan benda ni, itu terpulang lah. Kadang ada, bukanlah kata semua SA ni tak pandai. Ada yang pandai-pandai cemerlang apa semua bagus kan. Tapi sama ada dia nak terangkan ataupun tak je pada customer. Tapi kat sini Is nak bagi tahu, Is nak terangkan. Supaya korang faham. Benda ni sangat-sangat penting. Biasanya sangat-sangat crucial untuk kita masukkan dalam pertimbangan kita beli kereta. So agak-agak korang faham tak video Is? Agak-agak korang faham tak video Is? Kalau korang faham, tanda support. Kalau nak beli kereta, boleh cari Is. Boleh kita ni. Is sebenarnya nak offer dekat korang session. Kalau siapa yang nak beli dengan Is, nak offer session untuk one-to-one counselling. Okay, nak beli kereta, Is boleh tolong bantu cara nak pilih beli kereta apa yang sesuai, bajet bulanan berapa. Sebabnya bab accounting ni ataupun dari segi bajet ni Is ada kiraan dia yang sesuai, yang sihat untuk customer. Sebab sesetengah salesman dia tak memandang pada kesihatan kewangan customer dia sebagai salah satu faktor dia orang kata untuk bantu bagi explanation pada customer. Bagi Is benda ni sebenarnya penting. Bukan setakat salesman tu bagus, bukan setakat dia boleh bantu loan dia, loan customer dia approve. Sebab apa? Memang banyak magic dia orang boleh buat untuk bagi loan tu approve, tapi etika kita saya sebagai salesman, takkan kita nak orang kata menjerumuskan customer kita pada satu kewangan yang tak sihat. Ini betul-betul Is pegang. Kadang-kadang kan bukan Is perujuk daripada customer yang kalau contoh agak-agak tak sihat, Is kata janganlah beli apa semua kan. Tak. Tapi kalau contoh customer kesihatan kewangan dia tu tak berapa baik, Is tak, orang kata bukan tak bersungguh-sungguh nak approvekan bagi kata customer loan. Andai kata bank reject berdasarkan memang yang kita nyata benda ni, dia kata kelayakan dia tak cukup apa semua, Is akan cakap dekat customer kelayakan tak cukup. Bukan dia kata paksa officer bank tu bagi approve sampai berjaya. Memang Is dapat commission. Memang Is akan bagus macam tu, akan dapat commission sebabnya bantu customer dapat loan pinjaman apa semua. Tapi dari segi etik, dari segi ni kan, tak berapa bagus. Melainkan Is tahu dia ada orang kata backup income. Tapi backup tu tak boleh nak di-proofkan secara teknikal. Tapi ada cara lain yang kita boleh bantu pada customer. Contohnya, banyak. Yang ni Is akan bantu cerita pasal cara nak buat loan pula. Kalau customer tu betul-betul layak, Is akan bantu. Contohnya, dia ada bisnes yang betul-betul strong, solid untuk dia buat loan. Is akan bantu dia. Tapi kalau betul-betul dia tak ada, cuma dia nak paksa
bagi nampak mampu dekat bank, ini Is tak buat. Minta maaf pada customer-customer Is yang bukannya Is tak bersungguh-sungguh nak bagi approve, tapi Is takut akan datang ke customer-customer Is akan, orang kata, mengalami masalah. Ini tanggungjawab sosial Is sebenarnya. Tapi Is tak pernah cakap pun pada umum benda ni, sebabnya nanti orang akan anggap Is bukannya membantu customer untuk dapat approval macam tu. Bukan. Banyak je yang Is bantu customer yang betul-betul layak dapat kereta. Yang terbaru, dia tak ada apa pun. Dia cuma ada tanah je. Nak provekan macam mana income dia. Pun Is bantu. Sebab apa? Is tahu dia layak. Cuma masalah nak provekan income je. Ini Is bantu. Tapi kalau memang kewangan, orang kata dia punya ni sakit, macam mana Is nak bantu? Dia sendiri, Is akan tanya dia, ada side income tak, ada ni tak, mana dia dapat untuk nak bayar, bantu dia nak bayar ni. Kadang-kadang dia kata, tak ada pun. Tapi dia buat-buat mampu. Ni bahaya sangat. Kalau Is tamak, Is akan, wah, pedulilah dia, yang penting kau beli kereta dengan aku buatkan loan sampai berjaya. Minta maaf, Is tak buat benda ni. Minta maaf, Is tak buat benda ni. Ini memang kata prinsip. Kita kena ada prinsip dalam kita nak buat kerja kita. Passion Is 15 tahun. Inilah prinsip Is pegang. Kadang-kadang ada juga customer upset dengan kenapa ni buat dengan ni tak boleh, dia boleh. Kalau boleh, itu terpulang. Itu rezeki awak. Kan? Is bersyukur dengan rezeki apa yang Is dapat. Ni benda yang Is pegang. Ya, sebab rezeki ini semua di tangan Tuhan. Okey, tapi Allah tahu niat kita, hati kita kenapa. Kenapa kita tak bantu, kenapa? Allah tahu, Allah semua tahu. Okey, tak nak cerita lebih pasal tu. So cuma Is nak bagi tahu tadi Is kata pertama Is nak bagi session counselling ataupun one to one. Kita correct A to Z. Orang kata advice customer dari segi nak beli kereta apa ni, model apa sesuai. Is akan detail tanya keluarga berapa orang, jarak perjalanan, semua ada dalam, orang kata, kita punya questionnaire untuk bantu customer kita. And then special untuk korang yang tengok video Is nak bagi korang hadiah. Tapi bukan ini, semua yang tengok dan membuat pembelian. Tak kisah apa kereta Is walaupun Is jual kereta Honda, Is bantu juga korang kalau nak beli selain daripada Honda. Bantu. Is jual Honda, Is kena cakap Is jual Honda, tapi Is boleh bantu korang untuk kalau kita contoh tak sesuai dengan Honda atau sesuai dengan model lain, Is akan bantu korang. Contohnya kalau customer mungkin perlu pada Pro 2, pada apa semua, Is akan bantu. Jangan risau. Sebabnya Is 15 tahun Is pun dah jual bermacam-macam brand. So Is pernah jual Toyota, Is pernah jual Proton, kan? Pro 2 semua pernah jual. So tak ada masalah untuk Is bantu korang. Yang penting korang beli itu dengan orang yang tepat. Dan juga jangan risau kalau jauh. Sebab Is suka delivery luar kawasan. Contohnya utara, Terengganu, Pantai Timur, utara, Kedah, Penang. Ya Allah, Masya Allah, Is ni suka makan. Memang pergi deliver Penang, kena nasi kandak. Tersandak orang kata. Kena nasi kandak sampai tersandak. Tu orang kata Penang punya ni. Tak salah Den Jelutong. Mantap. Kan? Kalau korang contohnya siapa contohnya Is nak pergi lagi Penang ni kan. Kalau ada customer daripada Penang, mai bantu Is nak pergi Penang, kena ada sebab. Takkan tak ada sebab semata-mata nak makan nasi kandak pergi Penang. Tolonglah, adalah modal sikit nak pergi Penang. Sama juga dengan Pahang. Is suka pergi deliver ke Pahang. Pahang ada paten tempoyak. Paten tempoyak memang mantap. Pahang. Ada beberapa tempat pot yang best dekat Pahang. Is ada buat video itu hari pergi Den Jelutong, deliver dekat Penang. Okay, ada buat nanti Is akan upload. Banyak kat tempat yang pergi dah. Terengganu. Terengganu ni banyak makanan-makanan ringan. Makanan berat mungkin ada, mungkin tak berapa kena dengan selera, tapi makanan ringan dia menarik.
Makanan ringan tu macam orang kata sotong goreng tepung, ikan goreng tepung apa semua tu kan. Banyak dekat Terengganu. Itu Terengganu. Kelantan pula kuih-kuih ke apa semua pun banyak menarik dekat Kelantan. Kelantan nasi kerabu Terengganu dengan Kelantan beza kan. So kat situ pun ada orang kata Terengganu sedap, ada orang kata Kelantan sedap. Dua-dua Cik Balon lah. Okey. Utara dekat Kedah pernah makan sarapan apa semua sedap. Jadi Kedah ni makanan dia murah. Best juga kan. Kalau Perlis pergi kena lambat sikit, malam kena orang kata ikan bakar dekat Perlis kan. Mantap. Ini memang jalan-jalan cik makan ini. So kalau ke selatan ni pun makanan dia beraneka yang best-best. Contohnya mi bandung lah, lepas tu mi racun lah, macam-macam. Dia bukan makanan berat yang dia punya famous, tapi famous dia macam makanan-makanan sampingan, makanan-makanan petang kan. Yang menarik pada East lah. Melaka asam pedas tu memang favourite. Masak lomak cili api Negeri Sembilan, itu memang dia orang Negeri Sembilan. Memang inilah makanan orang kata favourite kan. Pertama ranking, kalau dapat perkena patin tempoyak. Itu ranking pertama. Kedua, masak lomak. Ketiga, asam podeh. Ini kalau 3 bondo ni ada kat depan mata dan pun poning nak makan yang mana dulu. So ini. Tapi keempat, nasi kandak. Empat, nasi kandak. Nasi kandak ni pun kalau kena yang betul, tersandak. Macam kena dekat di Jelutong memang tersandak. Harga pun okey, boleh tahan dekat di Jelutong tu. Acceptable. Memang, yelah, kadang-kadang ada yang tempat lagi hype kan. Tapi harga Masya Allah. Yang ni ada tempat-tempat, banyak agak tempat-tempat yang berbaloi kita pergi. Sambil saya nak promote Malaysia, sambil kita cerita pasal kereta, promote sikit. Langkawi orang kata mahal apa semua. Pada pendapat Is lah kan, Langkawi ni mahal sebab dia pulau. Consider sikit, semua bahan mentah nak kena transport by pulau. Janganlah compare dengan negara jiran. Supportlah ekonomi setempat kan. Tak salah pun nak pergi negara jiran untuk contohnya macam Thailand apa semua, tak salah pun. Tapi kalau boleh utamakanlah, sebab ni sekarang waktu ekonomi sekarang yang tengah orang kata tight sikit, bantu sama kita tu. Siapa nak bantu kita kalau bukan kita sendiri? Siapa nak bantu kita? Kita support. Ada yang duit lebih tu support orang kita. Orang kata ni lah korang kecam lah dekat Langkawi apa semua. Kalau korang meniaga lepas daripada COVID yang terkesan 2-3 tahun tu, dia orang baru nak bernafas, korang dah bagi macam tu, kesian dia orang. Kesian. Bantu dia orang. Bantu. Memang, dan orang pada orang peniaga-peniaga Langkawi, jangan pula kita ambil kesempatan. Kita give and take. Ini yang paling sesuai. Ayat paling sesuai. Okay guys. Kedua. Sorry. Yang tadi nak cakap free gift. Yang special untuk buat pembelian dengan Is. Honda kereta. Yang siapa yang tengok video ni. Dan juga buat pembelian kereta dengan Is. Is nak bagi special kat korang. Baju Honda Special Edition. Yang dia collaboration dengan Postal Motor. Tak salah. Nanti Is tunjuk dekat dalam video. Ni ada Is edit sikit dia punya gambar baju dia. Cantik. Memang cantik. Is paling suka baju ni. Siapa saja yang beli dengan Is hari ni, insya-Allah Is akan bantu bagi gift selagi stok ada. Kalau stok tak ada, akan ganti dengan barang lain yang sama nilai dengan dia. Kadang-kadang dia bergantung pada stok. Kadang stok bukannya banyak. Okay. So jadi saiz pun berbeza-beza. Jadi seperti Is cakap, siapa nak beli kereta boleh contact Is. Is akan bantu. Tak kisah apa kereta pun kau nak beli, Is bantu. Tapi yang nak beli Honda lebih bagus lagi, lebih baik lagi, cari Is. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share-sharekan video ni dekat kawan-kawan yang mana nak beli. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi.